Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan masuk bab 5 iaitu jirim. Jirim ni apa? Jirim ni adalah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua benda hidup termasuklah manusia, tumbuhan dan haiwan dikelaskan sebagai jirim. Okey. Benda bukan hidup seperti air, tanah, batu dan udara juga ialah jirim. Jirim ni adalah benda yang mempunyai jisim. Semua benda yang mempunyai jisim lah. Manusia, haiwan, tumbuhan. Okay. Benda yang bukan hidup, air, tanah, batu dan udara juga ialah jirim. Okay. Contoh, air. Air kita tuang kat dalam botol. Air tu memenuhi ruang. Betul? Dan apabila kita timbang, dia mempunyai jisim. Jadi air adalah jirim. So, contoh bukan jirim ni apa? Contoh bukan jirim ialah bayang-bayang ataupun cahaya. Cahaya mana ada jisim. Dia juga tak dapat memenuhi ruang. Sama seperti bayang-bayang. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada sifat. So, jirim ni dia ada sifat. Dia ada dua sifat. Yang pertama, sifat fizik. Yang kedua, sifat kimia. Sifat fizik. Setiap jirim mempunyai sifat-sifat fizik yang tersendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat fizik? Okey, sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukur. Sifat fizik jirim bergantung pada jenis bahan yang membentuknya. So, contoh-contohnya adalah takat didih. Yang kedua, boleh melarut. Yang ketiga, penebat haba. Yang ketiga, konduktor haba. Yang kelima, takat lebur. Kemudian, yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia pula adalah sesuatu bahan yang menunjukkan tindak balas bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Jadi ada tindak balas. Contoh, pengaratan. Jadi paku besi apabila didedahkan dengan air dan udara, dia akan jadi paku yang berkarat. Jadi ada satu tindak balas. Jadi dia akan jadi sifat kimia. Okey. So, bagaimana kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri? Yang pertama kita ada 4. Yang pertama kita ada ketumpatan. Ketumpatan. Yang kedua takat lebur. Yang ketiga takat didih. Yang keempat keterlarutan. Yang pertama ketumpatan. Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Ketumpatan menentukan kebolehan sesuatu bahan untuk terapung dan tenggelam. Jadi, bahan yang kurang tumpat akan terapung. Manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Contoh, air dengan minyak. Air dengan minyak, apabila kita letak air ke dalam, apabila kita letak minyak dalam air, jadi minyak dengan air ni takkan bercampur. Sebab ketumpatan air lebih tinggi daripada ketumpatan minyak. Jadi minyak kurang tumpatlah berbanding air. Disebabkan itu minyak naik ke atas, air dekat bawah. Yang kedua kita ada takat lebur. Takat lebur adalah suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi ais. Contoh besi. Besi melebur pada suhu 1536. Meleburlah akan menjadi cecair. Pepejal bertukar kepada cecair. Yang kedua, ais melebur pada 0 Celsius. Yang kedua, kita ada takat didih. Takat didih pula apabila suhu keadaan cecair berubah menjadi gas. Keadaan cecair berubah menjadi gas. Seperti air mendidih pada 100 Celsius. So, yang keempat, keterlarutan. Keterlarutan ialah kebolehan suatu bahan untuk melarut di dalam pelarut.
dan membentuk larutan. Ketelarutan sesuatu bahan bergantung pada ciri-ciri fizik dan kimia bahan larut dan pelarut. So, oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai kebolehan melarut yang berbeza, jirim juga boleh dikelaskan mengikut ketelarutan bahan. Sebagai contoh, kita melarutkan gula di dalam air kopi. So, gula adalah bahan larut, manakala air kopi adalah pelarut untuk diminum. Okey, jangan lupa buat praktis formatif dekat muka surat 144. Dan nanti kita akan sambung ke 3 keadaan jirim. Batas terakhir hari Ahad. Hari Ahad nanti kita akan bincang tentang praktis formatif 5.1 muka surat 144. Okey. Halas, nahdlatul bilhamdallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.